Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sambung balik kita punya pengajaran pada topik 2.4.6 menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan letak input dan letak output. So ni adalah last topik last subtopik untuk tajuk reka bentuk elektronik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara-cara menulis pengaturcaraan mudah. Sebelum ni saya dah tunjuk dekat smartphone apps M9 tu, dan saya dah ajar cara untuk menggunakan apps tu. Jadi ini adalah sambungan dia, sedikit sebanyak berkaitan juga dengan proses menulis pengaturcaraan untuk kita transfer, pindahkan masuk ke dalam mikropengawal. Asas pengaturcaraan boleh dipelajari dengan menggunakan satu diod pemancar cahaya ataupun LED. Ia disambung pada bahagian output di out pada letak elektronik mikropengawal. Jadi secara asasnya lah, ni kalau kamu datang ke sekolah, okey, asas ataupun cara paling mudah lah untuk mempelajari cara-cara membuat pengaturcaraan adalah dengan menggunakan satu lampu LED saja. Jadi kamu akan sambungkan lampu LED tu sebab dia kan output dia adalah peranti output. Jadi kamu akan letak lampu LED tu pada D-out1, plug male pada D-out1. D-out ni digital output 1, yang pertama lah, pada papan letak elektronik mikropengawal. Itu paling ringkas sekali So apa yang nanti akan kamu buat, insya-Allah ada satu diod, ada letak mikropengawal dan aplikasi untuk membuat pengaturcaraan. Kamu akan nyalakan LED tu. Itu paling ringkas lah yang akan kamu pelajari secara amali lah. Okey. Dan next, contoh pengaturcaraan mudah. Maksudnya contoh-contoh apa yang akan kamu buat dan paling senang lah untuk kamu laksanakan nanti. Okey, pertama pengaturcaraan menghidupkan diod pemancar cahaya ataupun LED. Ini saya dah beritahu tadi. Dan yang kedua, pengaturcaraan menghidupkan diod pemancar cahaya LED selama 1 saat dan mematikannya. Ini mula-mula kamu hidupkan LED. Itu yang kamu akan buat pengaturcaraan dia dan send pada mikropengawal. Lepas tu kamu run lah dan lampu LED hidup. Itu dia, paling ringkas sekali. Yang kedua tu pula, kamu akan buat benda yang sama juga, cuma nanti dekat pengaturcaraan tu kamu akan ada satu arahan lah yang lain. Sebab kamu nak ubah dia selama 1 saat. Lepas tu kamu akan matikan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pengaturcaraan diod pemancar cahaya LED berkelip selang 1 saat secara berterusan. Yang ni pula dia up sikit lah dia punya pengaturcaraan dia. Maksudnya dia ada arahan yang lebih sikit. Jadi apa yang kamu akan buat nanti, diod pemancar tu dia akan berkelip selang-seli selama 1 saat. Clip off, clip off, clip off. Macam itulah maksud dia secara berterusan. Jadi kamu akan buat jugalah dia punya arahan dia dalam pengaturcaraan dia lah. Dan kamu akan pindahkan pada mikropengawal. Jadi dekat mikropengawal kamu dah letak LED kan. So LED tu akan berkelip selang-seli 1 saat secara berterusan. Okey. Okey, ni yang paling mudah lah yang kamu akan buat dan kamu akan tahulah secara asasnya macam mana nak buat pengaturcaraan. Lepas tu nanti baru kamu buat yang complicated sikit. Okey, yang ada sensor cahaya. Okey, macam lampu jalan tu lah, bila terang lampu LED lampu akan padam, bila gelap lampu akan menyala, macam tu.
Itu yang complicated sikit. Yang ni yang contoh mudah ni, inilah dia yang 3 ni. Okey, pengaturcaraan menghidupkan diod pemancar cahaya LED. Ini yang paling ringkas tadi Jadi dia punya arahan dia ada 2 je. Okey, not hidupkan LED, kemudian di out on. So, jadi ini adalah untuk yang yang paling ringkas sekali untuk nyalakan lampu LED saja, nyalakan saja. Inilah dia punya arahan. Okey, yang ni pula yang diod tu kamu nyalakan LED kamu nyalakan selama 1 saat, kemudian matikan. Okey, arahan dia macam ni. Okey, not hidupkan LED 1 saat. Ni just catatan pengaturcaraan lah. Okey, jadi yang dekat di out tu nanti kamu tekan on, jadikan on, di out on. So maksud dia di out 1 tu diberi kuasa bekalan kuasa 5 volt. Lepas tu pula dekat timer pula nanti arahan dia 1 second. Maksudnya voltage akan diberi pada di out pada litar elektronik pengawal selama 1 saat. Arahan tu timer sama dengan 1 second ni, arahan dia sebenarnya dia suruh micropengawal tu buat apa yang arahan tu suruh kan. Jadi apa yang micropengawal tu akan buat adalah voltage diberikan pada di out selama 1 saat. Lepas tu ada satu arahan lagi yang seterusnya untuk off kan. Okay, di out sama dengan off. So maksud dia di out diputuskan bekalan. Ini adalah pengaturcaraan untuk hidupkan LED 1 saat, kemudian matikan. Alright. Seterusnya yang ketiga tadi yang up sikit tu kan, yang saya cakap up sikit tu, dia kata dia akan berkelip selang 1 saat secara berterusan. Okey, jom kita lihat apa dia punya arahan dia lah, arahan pengaturcaraan dia. Dia banyak sikit nampak. Okey, yang pertama tu macam biasalah, not LED berkelip selang 1 saat. Kemudian yang kedua tu di out on. Di out on tu apa maksud dia? Maksudnya bekalan 5 volt tu dibekalkan pada di out 1 tadi. Okey, yang ketiga, timer 1 second. Jadi timer maksudnya LED tu akan dinyalakan selama 1 saat. Okey, akan dinyalakan selama 1 saat. Lepas tu pula yang keempat tu di out off. Di out off. Okey. Jadi di out off ni LED tu akan di off-kan balik. Dia tiada bekalan kuasa lah. Okey, kemudian yang kelima tu timer 1 second. Kemudian dia on balik untuk 1 second, lepas tu dia akan pergi ke arahan yang nombor 1 tu. Go to number 1 tu kan. Maksudnya dia akan pergi ke situ dan dia akan ulang-ulang arahan 2, 3, 4, 5 tu berulang-ulang. So lampu tu akan berkelip lah secara berterusan. Okey, itu maksud dia. Kita tengok apa arahan dia. Okay, yang nombor 1 tu macam biasa. Yang kedua tu di out diberi kuasa, bekalan kuasa 5 volt. Samalah macam ni, kamu harus tahulah apa fungsi di out on sama dengan on tu. Maksudnya dia di out, digital output yang pertama diberi kuasa bekalan kuasa 5 volt. Okey, yang ketiga tu timer 1 second. Voltage akan diberikan pada di out pada papan litar elektronik selama 1 saat. Ini saya dah beritahu tadi. Voltage akan diberikan pada di out 1 tu, pada LED lah, selama 1 saat. Yang keempat, di out 1 off. Di out 1 diputuskan bekalan kuasa. Jadi kalau off tu maksudnya off lah. Kuasa tak diberi, dia off lah kan. Kuasa yang 5 volt ni, bekalan kuasa ni. Okay, kemudian timer 1 second. Voltage akan diputuskan pada di out pada papan litar elektronik selama 1 saat. Okey, kemudian yang go to 1 tu, arahan atau jarak akan dihantar ke baris 1. Baris 1 tu itulah di out 1 on tadi Berarti akan saya sebut ulang baris 1 hingga 6 sehingga switch bekalan diputuskan, tutup. Itu yang maksud dia. Kalau
berkelip-kelip secara berterusan ni. Yang paling penting go to ni, arahan go to one ni. Go to sama dengan 1 ni. Alright. Jadi seterusnya, ini yang ringkas Okey, menulis pengertian dengan menggunakan letak input dan output. Okey, yang ni tengoklah dia punya paparan tu. Kalau kamu gunakan smartphone tu yang aplikasi M9 Magnet Code tu kan. Benda ni kamu kena buat. Macam mana nak menulis pengaturcaraan atau program dengan menggunakan letak input dan letak output. Ada dua lah sekarang ni, maksudnya ada penderia cahaya dan itu input penderia cahaya input, dan output pula ada lampu LED tadi. Jika ada dua, macam mana kan? Ni dia akan tunjukkan apa yang kamu kena buat pada pengaturcaraan tu dengan menggunakan aplikasi M9. Okey, tengok tu paparan others. Others ni biasalah dia akan tulis arahan dia not. Okey, nanti kamu akan klik kat controller input output kan. Kamu akan pilih read controller macam tu. Lepas tu kat decision pula ada, kamu akan pilih if C, adalah arah-arahan dia. Dekat itu masuk balik dekat controller input output tu pula, dekat apps tu nanti ada arah-arahan dia apa kamu nak buat pada litar input dan output yang kamu design ni, hasilkan reka bentuk ni. Okey. Jadi inilah dia punya fungsi lah arah-arahan tu. Jadi kamu harus faham lah kenapa and if tu apa maksud dia. Go to one tadi kan, macam saya dah beritahu kan, dia akan ulang balik arahan tu ke baris yang pertama. Dia akan ulang-ulang lah. Jadi apa paparan yang kamu akan guna pada apps tu, apa arahan dia dan fungsi dia, kamu harus tahulah. Okey, contoh dua projek pengaturcaraan. Ni yang complicated sikit. Ada dua Yang pertama, projek daya pemancar cahaya berkelip. Yang kedua, projek lampu kawalan penderia cahaya. Okey, dua ni yang kamu kena tahu. Dalam buku teks ada, kamu boleh baca. Dan juga kamu perlu buat sebenarnya. Perlu buat dia punya projek tu. Okey, kalau ada peluang kita buat peralatan cukup apa semua, insya-Allah kita akan buat lah, ataupun saya akan tunjukkan lah kepada kamu nanti bila buka sekolah nanti. Okey, langkah menulis pengaturcaraan dengan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks dan memindahkan kepada mikro pengawal. So, benda ni dia panjang, dia banyak, dia complicated. So, korang boleh, kamu boleh rujuklah buku teks buat masa ni, muka surat 109 dan 110. Dia panjang arahan tu. Saya dah beritahu dah basic bagaimana nak, apa maksud arahan, apa guna arahan tu kan. Jadi kat situ kamu boleh tengok. Macam tadi lah yang mudah tadi kan, macam lampu LED, nak nyalakan lampu LED macam mana. Lepas tu pula yang kedua tu untuk on saja lampu LED, bukan on dan off kan selama 1 saat. Yang ketiga tu on off berselang-seli secara berterusan. Itu yang paling basic, paling asas. Tapi yang ni adalah complicated sikit. Jadi teknik dia sama juga, cuma arahan dia mungkin panjang banyak. Itu yang kamu boleh tengok dekat buku teks. Kalau nak terang kat sini takut kau tak faham kamu tak faham. Lagi serabut kepala nanti kan. Okey. Seterusnya kita masuk subtopik 2.4.7, membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik. Pengujian dilakukan selepas semua penyambungan litar input dan litar output dengan paparan litar elektronik mikro pengawal dibuat. Okey, maksudnya satu projek tu, contoh yang itulah yang lampu LED penderia cahaya apa semua tu kan tadi kan, yang dua projek besar tadi yang sebelum ni saya tunjuk. Projek tu bila kamu dah pasang semua dia punya peranti input, peranti output, buat litar input, litar output, sambung kat mikro pengawal, kamu kena buat pengujian lah, test. Bahasa mudah testing. Kamu kena test ataupun test run, uji lari dalam bahasa Malaysia lah.
Nak tahu kamu punya projek tu elok ke tak, berfungsi ke tak. Okay, tujuan dia adalah untuk memastikan penjamatan letak adalah betul dari segi kekutupan dan keadaan komponen serta peranti yang digunakan berfungsi dengan baik. Macam biasalah, itulah fungsi dia, itulah tujuan dia. Supaya apa yang kamu sambung tu, kaki-kaki mail, plug mail apa semua tu adalah betul kekutupan dia. Kan macam LED kan ada anode dengan katot kan, positif dengan negatif. Kaki dia tu kena pasang betul-betul. Kalau tidak tak menyala kan. Sebab diode ni kan fungsi dia memenangkan satu arus melalui satu hala saja. Kalau terbalik memang tak menyala kekutupan dia. Kalau kamu salah pasang lah. Dan tengoklah projek kamu tu keseluruhannya berfungsi ke tak. Itu fungsi pengujian ataupun tujuan pengujian tu. Okey, pengujian dilakukan dengan menekan switch tekan tutup dan darab pemancar akan berkelip. Itulah. Bila tekan switch tu. Okay, switch tu input lah. Switch tekan tutup tu, bateri LED menyala. Maksudnya berjaya lah projek tu. Kalau tak menyala tu gagal lah. Maksudnya kena buat pembetulan lah. Okey, seterusnya. Penilaian dilakukan selepas pengujian dibuat. Okey, bila dah buat tu memang kena buat penilaian lah. Sama juga macam sebelum ni kamu belajar dalam bab reka bentuk ni, dia punya step dia tu, maksudnya fasa-fasa akhir tu ni lah dia. Bila kamu dah buat projek tu, dah siap, kamu kena buat pengujian dengan penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan kefungsian detail elektronik, berpasti mengikut tujuan yang hendak dilakukan. Jadi macam lampu LED yang kamu nak test ni kan, contohnya yang bila waktu siang LED akan padam, waktu malam LED akan menyala tu kan. Okey, projek tu itulah dia punya tujuan dia. Lepas tu kamu kena buat pengujian dan kamu kena buat penilaian lah. Bagaimana kalau contoh macam ni. Okey, jadual digunakan semasa penilaian untuk mengisi dapatan aspek yang dinilai. Ruangan catatan digunakan untuk menulis bagaimana aspek yang dinilai berfungsi. Jadi kamu kena buat satu jadual lah, macam note lah buat catatan. Okey, contoh macam dalam jadual ni, bilangan 1, aspek nilai, letak input, switch tekan tutup. Okey, berfungsi atau tidak? Berfungsi. Catatan, apabila switch ditekan, daya pemancar cahaya akan menghasilkan cahaya. Okey, itu dia punya hasil lah, hasil bila kamu tekan switch tu. Kalau tak berfungsi, kamu akan tulis tidak berfungsi lah. Catatan dia, kamu akan tulis LED tidak menyala. Macam tu. Yang kedua tu letak output. Letak output daya pemancar cahaya berfungsi. Dia berfungsi atau tidak berfungsi. Daya pemancar cahaya akan mengeluarkan cahaya. Maksudnya berfungsi lah. Okay, ini adalah secara asas lah bila kamu dah buat pengujian dan penilaian. Kamu akan remark, buat catatan hasil pada projek tu. Okay, sekiranya projek tidak berfungsi, letak input, letak output dan output perlu disemak dan diperbaiki, diperbetulkan balik lah, tengok apa masalah. Lepas tu bila dah buat pembetulan ataupun repair, ujilah balik dan dinilai semula. Okay, 2.4.8 pula. Ni last sekali dalam topik reka bentuk elektronik ni. Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk detail elektronik. Okay, jadi bila projek kamu tu, macam LED tu kan, berjaya, boleh menyala, dia tekan switch, dia akan menyala kan. So, kamu nak buat penambahbaikan lah, macam nilai tambah kamu cakap. Nilai tambah supaya produk kamu tu lebih menarik. Dan kalau nak jual pun, dia akan laris lah, maksudnya macam tu. Dia akan laku keras. Okey, penambahbaikan, kita tengok tu penambahbaikan dilakukan supaya reka bentuk letak elektronik dapat berfungsi dengan lebih baik sekaligus dapat memenuhi hak pelanggan. Jadi contoh sebelum ni kamu gunakan lampu LED made in China lah, yang murah punya. Okey, jadi bila pakai dalam, mungkinlah ni contoh sebulan 2 bulan asyik pakai je kan, dah rosak.
Jadi benda ni yang kamu akan buat nilai tambah, maksudnya kamu akan gunakan LED yang lebih baik, yang lebih kualiti, cahaya yang lebih terang ke, cahaya yang bukan klip-klip, yang macam-macam cahaya ada, merah ke, hijau ke, biru ke, RGB red, blue, green tu. Itu adalah maksud nilai tambah ni lah pada kamu punya lita ni. Tujuan dia untuk menarik ataupun memenuhi kehendak pelanggan lah. Kadang-kadang ada pelanggan tu dia tak suka warna biru kan, dia nak warna merah. Jadi benda-benda macam tu lah nilai tambah yang perlu kamu buat untuk memenuhi kehendak pelanggan. Okey, yang kedua tu tengok penambahbaikan ini dilakukan dari segi penambahan peranti input dan output. Biasanya memang penambahan pada peranti input dan juga output lah. Peranti input ni macam switch tu lah kan. Switch tu mungkin kamu nak tukar switch yang jenis lain ke, ataupun tukar pada sensor kan, macam kalau peranti output pula LED tadilah yang saya cakap, mungkin kamu nak tukar yang lebih berkualiti. Okey, kemudian mungkin lampu tu tukar cahaya lain kan. Itu maksud dia. Okey, jadual di bawah menunjukkan contoh cadangan penambahbaikan yang boleh digunakan. Okey, yang pertama tu kelemahan output dia, tambah dari pemancar cahaya LED yang berlainan warna. Tu saya dah sebut tadi mungkin kita boleh tambah cahaya LED, lampu LED yang berlainan cahaya lah. Okey, lampu LED ni banyak cahaya sebenarnya, RGB tu, especially red, blue, green dan juga yang warna putih tu. Jadi bergantunglah, ikutlah. Okey, yang kedua, input gantikan dengan peneria yang lain. Okey, jadi macam kalau basic kita boleh guna switch kan. Kalau malas nak tekan on off, kita gunalah peneria ataupun sensor. Sensor cahaya ke, sensor bunyi ke, sensor motion ataupun sensor pergerakan ke. Benda tu bergantunglah pada kamu punya projek tu apa guna dia, apa kegunaan dia. Alright. Okey, jadi tadi itu adalah last topik untuk reka bentuk elektronik. Cuma yalah, kita dalam PKP ni, kamu pun kat rumah, apa yang saya mampu buat, kamu boleh tengok video, tengok slide. Kalau tak faham boleh reverse balik. Kalau macam nak buat rujukan balik, boleh skip ke, stop ke, pause ke video ni. Dan macam projek-projek tu, insyaAllah kalau buka sekolah nanti, saya akan tunjukkan je lah projek-projek contoh supaya kamu boleh nampak balik. Boleh nampak. Sebab bila programming ni kan, dia banyak menggunakan kod teks, pengaturcaraan teks kan. Susah kadang kita nak faham. Tapi apa yang diajar ni adalah basic-basic saja sebenarnya. Alright. So next kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu 2.5, reka bentuk aquaponik. Okey. Sekian itu saja. Semoga saya harap kamu fahamlah apa yang saya terangkan ni, walaupun dalam keadaan sekarang ni lah menggunakan video ataupun live streaming ke. Dan saya minta maaf lah kalau jika ada salah silap ataupun menyebabkan korang tak faham apa yang saya beritahu ni. Kalau tak faham boleh tanya saya. Saya pun sendiri struggle juga untuk catch up topik ni sebab saya memang tak ada basic elektronik kan. Dan saya pun belajar juga, dan saya belajar setakat yang termampu. Belajar sama juga, proses pembelajaran saya buat secara online juga, dekat YouTube, tengok nota-nota, buku teks, fahamkan balik. Akhirnya dapat faham sikit-sikit lah. Nak 100% tu mungkin ada salah silap saya tu. Harap inilah kamu maafkan dan terima. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.